Saya juga ingin turut membahas apa ini bajet tambahan, yaitu 2013, dan saya ingin menyentuh soal serius. Saya setuju kita boleh berbalah, tapi dalam soal-soal serius kita kena ada persetujuan. Baru-baru ini kita telah dikejutkan dengan cerita bagaimana Alban dan Vivian dalam Facebook mereka telah memuat turunkan dengan hujah selamat menyambut bulan Ramadan dengan menjamu selera sup babi tulang ataupun bakoti dengan sijil halal. Dan saya hairan, kenapa mutakhir ini perilaku remaja-remaja dalam negara kita begitu liar. Mereka seolah-olah tidak ada penghormatan. Bagi saya, soal perkauman ini, soal agama ini bukan lagi soal toleransi, tetapi dia soal penghormatan, penerimaan. Maka saya pun melihat hari demi hari ramai pemimpin-pemimpin daripada suku Tionghoa yang memang mengutuk tindakan ini. Dan saya bertanya kepada kementerian, dan saya meminta, rakyat Malaysia meminta supaya Vivian dan juga Alban ini didakwa dan ditangkap serta-merta, jangan dibebaskan dan dipenjarakan. Saya kebimbangan saya, mungkin gejala seumpama ini lahir daripada selepas PRU. Mungkin ini adalah, saya bukan menuduh, tetapi mungkin inilah tajaan-tajaan DAP sebetulnya. Tarik balik dulu, tarik balik. Itu tarik balik ini ini adalah fitnah yang tidak boleh langsung. Betul, tarik balik. Ini sangkaan. Minta dia tarik balik. Dia penyokong MCA tu. Saya cakap berkemungkinan itu dua orang, kalau dia tak masuk akal, apa kalau kena-mengena dengan this is my flow. You duduk dulu. Tapi ini tak boleh ini sangkaan jahat. Kita minta peraturan masyarakat. Duduk. Ini memangkan Sabah. Duduk. Peraturan masyarakat. Nek, kena batangan peraturan masyarakat seputih, sila. 36 Seputih. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas sesiapa-siapa ahli lain. Apa yang dikatakan itu memang sangkaan jahat. Bukan saya sebut mana-mana MP, saya sebut parti in general. Tak Ada boleh 38 general. ahli parlimen DAP dalam dewan ini. Saya bukan cakap ahli-ahli parlimen DAP, mungkin DAP, mungkin. Kalau Nek, Yang Muhammad. Yang Muhammad. Sila duduk. Semua Yang Muhammad sila duduk. Ya, sila duduk. Ya. Sebab itulah Tan Sri Speaker dah banyak kali ulang supaya perkataan-perkataan yang dikeluarkan kita berhati-hati. Tadi pun saya dengar perkataan UMNO, tapi saya sengaja tak ambil peduli. Jadi saya elok-eloknya selepas ini semua wakil rakyat ambillah perhatian, mengeluarkan perkataan secara sopan dan berhati-hati. Jadi sila kita batangan. Ya. Jadi kalau kemungkinan itu kita ada, minta dia tarik balik. kurang merupakan satu kegagalan dalam era politik negara kita. Dan ikuran daripada itu saya menggesa pihak-pihak yang berwajib dakwa serta merta dua orang individu ini. Sebab saya membaca portal di negara luar, ada individu yang menghina agama dipenjara 1 tahun, 3 tahun. Dan ini pada saya merupakan satu cetusan yang tidak baik. Dan couple ini dulu telah memuat turunkan pula dulu satu ketika video seks mereka berdua di Singapura. Hari ini di negara ini pula. Saya bimbang mungkin Bandar Kuching pun ada terlibat. Ya.
Saya Datuk Speaker, satu lagi sangkaan jahat. Ini menunjukkan seorang ahli parlimen. Inilah dia. Ini memang sangkaan jahat. Recalcitrant. Yang saya tunjukkan oleh kita Datuk Speaker. Ya. Peraturan masyarakat mana Bandar Kuching? 36. Ni yang Muhammad kena batangan. Berhati-hati dah ya. Enggak, saya bimbang. Ya. Kalau You bimbang apa lah tu? You bukan apa yang ada bimbang apa? Tarik balik. Ya. Teruskan. Ya. This is my mind. Jangan marah kucing. Ya, ketere. Bukan Speaker. Selesaikan itu peraturan masyarakat dulu. Ya. Ni kena batangan. Saya nak minta penjelasan daripada kita kena batangan terhadap bimbang mengatakan bahawa Bandar Kuching terlibat. Ya. Ya, orang bohong kan tak benar. Saya bimbang kalau Bandar Kuching ada menuntun. Kalau tidak ada, bermakna kebimbangan saya tidak ada lah. Datuk Speaker. Satu ruling. Sama ada dia nak tarik balik itu sangkaan jahat. Saya tidak buat sangkaan jahat. Saya hujah saya. Boleh dengar Bandar Kuching? Mana Kuching duduk? Adakah yang berhormat terlibat dalam itu video seks? Hujah saya. Adakah yang berhormat terlibat dalam Ni nampaknya Ya, kena bertangan. Bandar Kuching, sila duduk. Saya sebut sila duduk. Kena bertangan. Nampaknya dua-dua ni dah mengeluarkan perkataan di antara satu sama lain. Eloklah kita berubah kepada tajuk yang lain. Ya. Datuk, tak ada apa-apa ruling. Kalau saya buat ruling, Bandar Kuching pun kena juga mengeluarkan perkataan yang sama. Tahu tak? Ya. Sila Ketua. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ingin mendapat pandangan daripada kinabatangan kembali kepada isu yang serius pada bulan Ramadan yang penting ini, yang berkat ini. Isu yang berbangkit daripada perlakuan saudara Elvin dan Vivian ini, saya fikir menjadi concern bukan sahaja kepada pihak sebelah sini, seharusnya juga menjadi concern di pihak pembangkang. Dan saya percaya bagi pemimpin-pemimpin politik yang waras tentunya tidak mahu terlibat dengan perkara-perkara yang sedemikian. Apakah kinabatangan bersetuju kalau saya katakan seharusnya semua kita mengambil tanggungjawab dan memandang serius kepada perkara yang seperti ini kerana kesannya adalah sangat buruk kepada negara pada masa yang akan datang. Saudara Elvin yang beralamat di nombor 6 Jalan Kenanga, Bandar Seri Damansara, dan saudari Vivian yang beralamat di nombor 12 Jalan Lembah 4, Taman Desa Jaya, kita tidak tahu apa latar belakang mereka. Tetapi apakah mungkin situasi ini berlaku rentetan daripada suasana tertentu yang pernah wujud dalam negara kita? Misalnya, kadang-kala kesalahan datang daripada sebahagian pada umat Islam sendiri. Misalnya apabila ada umat Islam memberikan gelaran kepada orang bukan Islam, gelaran-gelaran nama-nama panglima besar Islam diberikan kepada orang bukan Islam. Ataupun ada juga berlaku kadang-kala kita membawa orang bukan Islam ke masjid, ke mimbar tanpa menghormati kepada institusi Islam. Atau berlaku juga kadang-kala di mana kita membiarkan orang bukan Islam membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa mengikut tertib tentang Al-Quran. Yang saya nak sebutkan adalah perilaku-perilaku kita sendiri di kalangan umat Islam kadang-kala menjadikan generasi muda gagal untuk menghormati Islam. Jadi saya fikir kita harus lihat perkara ini secara menyeluruh, bukan secara parti. Saya fikir gejala membangkitkan isu sensitif seperti ini harus kita bendung bersama kerana ia adalah buruk untuk negara dan masa depan. Terima kasih Muhammad Ketere. Dari awal-awal lagi mukadimah saya setuju dengan permatang pau. Kita boleh berbalah, tetapi dalam soal serius, soal agama
kita harus ada persetujuan antara semua pihak. Dan saya setuju, sebab kalau tidak ada tindakan tegas, bagaimana pula besok hari orang Melayu pula mengutuk bangsa agama lain, mengutuk agama Kristian, mengutuk agama Hindu dan sebagainya, maka akan timbul ketegangan agama dan negara ini mungkin akan menjadi sebuah negara yang tidak menjadi sebuah negara yang selamat. Dan ini bukan contoh. Elvin dan Vivian ini bukan satu contoh yang baik kepada remaja masa depan negara kita. Dan mereka ini perlu dihukum dengan setempal, dengan seberat-beratnya di atas tingkah laku yang mereka ambil. Saya minta pihak polis kalau boleh tahan mereka di lukap 3 malam, biar mereka rasa bagaimana penderitaan dia. 3 malam cukup. Lepas tu dakwa mereka di mahkamah. Ya sila. Tuan Tambau ke Lenggong. Muhammad. Tuan Tambau sila. Untuk isu ini saya ingat biar kita jelas apa yang dibangkitkan oleh Kedai Batangan, walaupun tindakannya tentulah ikut proses undang-undang. Tapi saya percaya kami dalam Pakatan Rakyat seperti yang disuarakan juga oleh Setiausaha Agung DAP tegas. Kita tidak boleh izinkan dalam negara kita mana-mana pihak sengaja bangun menghina agama Islam seperti mana dilakukan oleh Elvin dan Vivian, ataupun mana-mana pihak untuk menghina apa-apa kepercayaan agama lain sekalipun. Jadi ini pendirian kita yang agak tegas yang kita laksanakan. Tapi untuk khusus dalam menyokong pendirian yang Muhammad Kedai Batangan, saya tidak fikir kita patut lengahkan supaya siasatan segera dan tindakan diambil sebagai satu pengajaran. Undang-undang mesti dipatuhi, penghinaan agama tidak boleh diizinkan. Terima kasih Tuan Tambau. Kita bersatu dalam soal-soal sebegini.